A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, sekali lagi apa khabar? Korang semua sihat ke? Selamat datang sekali lagi ke Galeri Kasyaf Channel. Okey, aku harap korang semua sihat-sihat selalu. Okey, moga semua yang menonton video di Galeri Kasyaf ni diberikan kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki dan juga dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Okey, macam biasa, sebelum aku nak mulakan cerita aku, minta jasa baik korang untuk klik tombol like, boleh share dan juga subscribe channel ni sebagai tanda sokongan daripada korang. Okey. Dan pada sesiapa yang berminat, kalau nak share kisah seram korang, boleh tekan link WhatsApp, Telegram, ataupun korang boleh email je dekat ruangan description yang aku dah letak dekat video ni. Alright, untuk kisah kali ni ada dua cerita yang akan aku ceritakan, iaitu mengenai pocong, pocong ataupun aku mudahkan, biasanya orang panggil sebagai gula-gula. Dia panggil gula-gula heads, hantu bungkus, banyak lah. Okay, sebenarnya seram sejuk kot kalau aku sebut nama benda ni. Okay, moga-moga Allah mudahkan urusan aku untuk bercerita malam ni. Alright, okay, korang nak tahu macam mana dua kisah yang aku nak ceritakan ni? Kita mulakan dengan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Jom kita dengarkan kisah untuk kali ini. Let's go. Okey, kisah pertama kali ni adalah pengalaman dari seorang perempuan, geng. Okey, untuk nama kali ni aku namakan dia sebagai Maya. Umur dalam 26 tahun, berasal dari negeri Cik Siti Wan Kembang, iaitu Kelantan. Okey, diceritakan oleh Maya ni, adik-beradik dia ni ramai lah. Tak ada, ramai 3 orang je. Dalam cerita ni hanya ada beberapa nama ahli keluarga je lah yang Maya ni sebut, sebab berperanan besar dalam cerita ni. Bagi Maya, ini adalah pengalaman yang paling seram, yang pertama yang pernah dia lalui sepanjang 26 tahun dia hidup. Tapi cerita ni bermula ketika arwah Datuk Maya ni meninggal dunia. Waktu Maya ni berumur lebih kurang 11 ataupun 12 tahun waktu tu. Masih lagi sekolah rendah lah. Arwah ni meninggal lebih kurang waktu tengah hari dekat kampung arwah tu sendiri, dan dikebumikan juga pada hari yang sama lepas waktu asar. Maya ni kata dia sempat jugalah cium arwah atuk dia ni sebelum dikebumikan. Dengan Maya ni kata dia tengok semua orang menangis, termasuk mak Maya ni. Tapi Maya ni kata dia tak nangis pun, cuma terkejut sebab dia tak berapa nak percaya ada kematian kat depan dia. Kata Maya, arwah atuk dia ni memang baik dengan adik-beradik Maya ni lah. Terutama sekali yang paling rapat dengan arwah atuk dia ni adalah mak Maya tu sendiri. Masa nak ke tanah perkuburan tu, Maya kata dia tengok je arwah atuk dia ni diusung oleh orang kampung. Maya ni tengok dan renung je. Dia tak kata apa tau, sebab budak kecil. Lepas tu kakak Maya yang bernama Kak Na, Kak Na dia tanya dekat Maya sama ada nak ikut dia tak pergi kubur untuk kebumi kat arwah datuk. So ketika dekat tanah perkuburan tu, Maya kata dia ikut lah. Tapi dia tengok dari jarak, bukan jarak yang jauh, dia tengok dari dalam jarak yang dekat lah, dikebumikan oleh orang kampung. Dekat tanah perkuburan tu, tiba-tiba barulah dia rasa ada perasaan sayu, nak menangis, baru muncul. Maya ni kata dia tahan je perasaan nak menangis, takut ada orang nampak. Hati kering lah konon-kononnya. Malam tu dia cerita lepas tahlil arwah atuk dia ni habis, air mata dia baru start mengalir sikit-sikit, terkenalkan arwah atuk dia. Tak berapa lama lepas tu, tengah dia nangis, Kak Nan datang. Maya, malam ni Maya tidur kat kampung je dulu nenek dengan lain-lain ni ada, sebab mak dengan kakak nak balik tapi tak buat kereta nak balik ramai-ramai ni. Terus Maya, tapi kenapa? Alah, tak payah dengar lah, ikut je. Kak Nini pun ada sama tak? Apa Maya ni cakap. Kak Nana dia pun balas, jangan risau, Kak Nini pun tidur sini juga. Kak Nini ni merupakan kakak pada Maya juga. Tapi Kak Nini ni dia pangkat adik pada Kak Na. Kiranya nombor 1 Kak Na,
Nombor 2 Kak Nini. Nombor 3 barulah Maya. Maya ni yang bongsu lah. Jadi malam tu dekat ruang tamu nenek ni dipenuhilah dengan cucu-cucu nenek yang lain tidur, termasuk Maya. Kak Nini, sepupu Maya dan pakcik-makcik semua ada. Tapi kakak Maya, Kak Na tu yang sulung tu dah balik. Malam tu Maya kata memang sepi, sunyi. Mungkin sebab perasaan sedih lagi kan. Tiba-tiba Maya kata dia terjaga dari tidur sebab rasa nak kencing. So Maya ni kejutkanlah Kak Nini. Sebab Maya tahu kalau dia kejut yang lain-lain ni, confirm takkan bangunnya. Tidur mati. So Kak Nini ni sebagai kakak dia pun bangun dah. Dan dia pun temankan Maya ni pergi membuang air kecil ni. Lepas settle semua tu, habis urusan, Maya dengan Kak Nini ni sambunglah balik tidur. Maya ni kata jarak dari tempat tidur Maya dengan Kak Nini ni agak jauh sikit. Sebab Maya ni tidur sebelah sepupu dia. Sepupu Maya ni tidur belah kanan. Maknanya sebelah kiri Maya ni tak ada orang. Sebab Maya ni yang hujung sekali. Maya ni kata rumah arwah atuk dia ni rumah papan tau. So kalau kau berlari pun atau kau berjalan, mesti akan kata ada bunyi kuat lah. Siapa yang ada duduk rumah kampung ataupun pernah ada rumah atuk nenek dekat kampung, mesti korang tahu macam mana bunyi dia bila berjalan. Tak gitu kan. Nak dijadikan cerita lah waktu tu. Masa Maya ni dia cuba nak lelapkan mata balik lepas dia kencing kan. Tapi dia kata agak lama tau Maya ni tunggu untuk tidur, tapi tak dapat. Pusing ke kiri, pusing ke kanan, tetap tak boleh nak tidur. Jadi Maya ni cuba panggil Kak Nini, tapi tak ada respon juga. Maksudnya Kak Nini ni memang dah penat sangat lah. So Maya ni pun pejam mata balik, tapi tetap tak boleh nak tidur. Tiba-tiba dia terdengar bunyi ketukan pintu rumah tau, yang tak jauh dari tempat Maya ni tidur. Dia berbunyi tau, tok 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 tok. Memang betul kuat bunyi dia, betul-betul kuat. Maya ni tidur rasa macam, ish, ni apa tu kuat. Dia rasa seram lah. Dan ialah tengah-tengah malam, siapa pula nak masuk ketuk pintu. So dia cuba pejam mata dia kuat-kuat. Sebab bunyi ketukan pintu tu seolah-olah macam seseorang tengah datang cuba nak robohkan pintu tu. Mustahil tau. Sebab kalau ketuk kuat, mesti yang lain bangun. Tapi semua tidur macam biasa. Jadi Maya ni makin lama ni makin cuak lah. Dan dia kata bunyi tu bertalu-talu hampir 5 minit. Tok, 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 tok. Tapi lepas tu, lepas 5 minit baru dia macam senyap, tenang. Tiba-tiba bawah rumah dia ni ada bunyi tau. Bunyi macam seseorang tengah main susun kayu api pula. Ya Allah, Maya ni kata macam-macam. Sebab setahu Maya lah, dulu orang yang rajin cari kayu api adalah arwah atuk dia. Masa bunyi kat bawah tu, memang dia kata bunyi tu macam memang betul bunyi orang tengah susun kayu api. Cek satu. Maya ni ingatkan pakcik dengan makcik dia yang main susun kayu api ni. Tapi dia kata waktu tu jam dah 3 pagi kot. Siapa pula lah yang rajin nak susun pagi-pagi buta waktu tu kan. Tak lama lepas tu, bunyi main susun api ni hilang juga. Yang tu Maya waktu tu dia kata tak payah nak cakap lah. Memang kata dah berhenti bergerak kejap. Lepas tu bila dengar macam tu memang, ya Allah, takutnya dengan air peluh dia melimpah-limpah lah. Cuma takut, seram sejuk dia kata. Tapi boleh pula tiba-tiba jadi cool balik, tenang balik. Tapi si Maya ni walaupun kena macam tu, dia tak boleh nak tidur juga macam mana pun. Tak tahulah kenapa dia kata. Kena kacau macam tu memang tak dapat nak lelap mata dengan cepat tau. Lepas tu entah kenapa tiba-tiba kaki Maya ni jadi keras tau. Jam. Langsung tak boleh nak bergerak. Mata Maya tu waktu tu kan dia pejam, tak boleh nak buka. Dan hati Maya ni, apa pula yang pegang dan tutup mata aku ni sampai tak boleh nak bergerak, langsung tak boleh. Tangan pun sama. Tiba-tiba dia rasa macam kedua-dua kaki dia diangkat tinggi oleh sesuatu sampai membuatkan badan Maya ni terangkat. Maya ni apa lagi, memang rasa nak menangis lah. Dah lah mulut dia waktu tu seolah-olah macam terkunci. Tangan pula tak boleh nak buat, tak boleh nak, orang kata nak gerak apa kan. So dia kata dia bacalah surah ayat kursi apa-apa pun lah yang teringat kat kepala otak dia ni. Tapi automatik tak ingat langsung. Tiba-tiba Maya ni teringat 2 surah yang dia baru habis khatam tu. Surah Al-Fatihah dengan Wal-As. Tak apalah. So Maya ni cuba baca surah tu dalam hati. Dalam keadaan takut tu, dia kata confirm lah ayat simple yang surah Wal-As tu pun boleh jadi tunggang terbalik. Betul tak? Kalau korang takut macam aku pun, kalau kena minta bukang juga.
So lepas dia baca, terus kaki Maya ni jatuh perlahan dan tangan dia dapat bergerak balik. Dengan hembusan nafas tanda lega lah, perlahan Maya ni buka mata. Nasib baik mata dia boleh buka, dia kata. Tapi tiba-tiba pula, ya Allah, punyalah dia rasa menyesal sangat buka mata waktu tu. Sebab dia nampak ada benda yang lagi menyeramkan. Sebabnya Maya ni kata dia nampak sesuatu lembaga betul-betul depan mata dia. Waktu ni Maya kata dia nampak sangat jelas ada sekujur tubuh cantik elok je berbalut dengan kain putih. Dia pula macam ada bunjuk atau tocang atas kepala dia. Sedang elok je lembaga ni berdiri dekat kawasan depan hujung kaki Maya ni tidur. Allahu Akbar dalam hati Maya ni kan. Itu je yang dia boleh sebut dalam hati. Benda tu, itulah pocong. Waktu tu Maya ni kata dia nak terkencing, nak terberak balik, semua ada. Package lengkap. Punya takut. Cuma nasib Maya ni baik sebab dia kata benda tu menghadap ke arah kiri Maya dan bukan yang kata face to face lah, bertentang muka dengan Maya ni. Jadi Maya ni cuma dapat melihat sipi-sipi je muka pocong tu. Kata Maya, benda tu betul-betul mirip dengan muka arwah atuk dia yang baru dikebumikan lepas waktu asar tu tadi. Jadi disebabkan terlalu kata takut, Maya ni cepat-cepat dia pejam mata dia balik. Dia pejam mata. Dia cubalah baca Al-Fatihah berkali-kali. Walaupun dia kata waktu tu tunggang langgang sebab terlalu panik. Hampir 10 minit jugalah Maya ni kata dia pejam rapat-rapat mata. Dan bila dia rasa dah betul-betul tenang, barulah dia cuba buka balik mata dia. Dia takut benda tu ada lagi kan sebelah dia tu. Dan bila dia dah buka, katanya si Maya ni, Alhamdulillah, makhluk tadi dah tak ada. Hilang macam tu je. Mungkin berkat lah dia baca Al-Fatihah tu. Walaupun dia kata tunggang langgang. Punya lega lah hati Maya waktu tu. Tapi badan dia dari tadi masih lagi menggeletar sebab terlalu orang kata terkejut. Maya dia kata nasib baiklah benda tu kacau Maya. Takat itu je. Jadi keesokan paginya Maya ni pun cerita kat semua orang yang tidur kat rumah tu. Kebetulan juga makcik Maya ni cakap dia pun ada terdengar jugalah bunyi ketukan pintu yang kuat. Tapi makcik dia ni malas nak buat pot. Malas nak bangun lah sebab katanya terlalu penat dengan persiapan majlis tahlil arwah atuk dia malam tu. Jadi bila terfikir balik waktu tu, Maya ni tertanya-tanya jugalah, kenapa dia yang kena malam tu? Kenapa tak orang lain? Kenapa bukan Kak Nini dia ke, makcik dia ke? Apa motif benda tu nak merupakan diri di depan Maya? Wallahualam. Mungkin kot saja benda tu suka-suka nak menyakat. Sebab Maya ni kata waktu tu dia memang seorang yang sangat-sangat penakut. Mungkin sebab itulah benda tu saja datang nak mengusik lah. Kebetulan si Maya ni waktu tu tak tidur pula. Memang mendapatlah Maya malam tu. Biasalah budak-budak kan. Tapi siapa je yang tak takut. Tak lama lepas tu Maya ni kata dia ada cubalah merujuk ataupun tanya ustazah dekat sekolah dia ni tentang kes tu. Jadi ustazah dia ni mengulas lah. Dia kata memang betul arwah si mati akan datang selepas pengkebumian. Tapi kata ustazah dia ni, roh tu takkan kacau kita. Dia cuma datang kononnya untuk tengok anak cucunya saja buat kali terakhir tanpa mengusik kita. Okey, sebenarnya part yang ustazah ni yang cakap pasal roh arwah si mati ni datang menjenguk, aku sebenarnya tak berani nak komen apa-apa sebab ini apa yang disampaikan oleh Maya ni sendiri. Bab-bab roh ni kalau boleh aku tak nak ulas lah sebab ini bukan bidang aku. Semua tu rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang aku pasti sebenarnya kan yang mengusik dan mengacau Maya tu adalah jin ataupun syaitan sebenarnya. Saja je dia cuba nak mengelirukan kita dengan menyamar jadi si mati. Yang aku confirm lah benda tu memang tipu helah diorang je supaya senang lah unsur-unsur fitnah pada si mati tu boleh tercetus. Cuma apa yang jadi dan sebab kenapa benda tu muncul, Maya ni kata dia sendiri pun tak tahu. Mungkin lah kebetulan waktu tu Maya tak tidur. So benda tu seronok lah nak tengok. Nak kacau budak ni kan sekali-sekala bukan selalu. Dan itulah kali pertama dan terakhir dia terkena gangguan yang datang menyerupai arwah atuk dia sendiri. Wallahualam.
Okey, kisah kedua ni pula tentang seorang lelaki bernama Asif. Tadi perempuan, ini lelaki. Ya, Asif ni kata dia ada seorang kawan lah, satu tempat kerja yang sama position macam Asif ni. Asif ni programmer IT lah. Nama kawan dia tu, yang ada satu kawan tempat kerja dia tu, nama dia Bat. Katanya si Asif, Bat ni memang workaholic punya orang. Boleh dikatakan setiap hari dia buat overtime dan kerja dia tak adalah banyak mana pun. Sebenarnya Bat ni dia bahagian game, so kerja dia mencipta game je. Berbanding kerja Asif yang kena buat HTML coding bagai tu, aku tak tahu. Kata si Asif ni, dia ada ciri-ciri lah Bat ni, dia beritahu. Bat ni dia tinggi, putih, rambut panjang sikit dan agak curly. Rambut kerinting lah. Kalau dia tunduk, rambut dia akan tutup sebahagian muka dia. Bat ni ada hobi pelik. Katanya Bat ni suka kumpul buku dalam bekas kecil tau. Sebab tu Asif ni cakap Bat ni macam psycho. Okay, so bulan lepas Asif ni kita, bulan sebelum tu, Asif dengan Bat ni dan seorang lagi programmer, diorang ni dia berikan satu assignment lah. Diorang kena cipta satu web perdagangan untuk satu company. Jadi waktu tu Bat pun kena join sekali. Nak tak nak, terpaksalah diorang ni buat overtime sampai lewat malam. Bertiga je lah. Bat memang tak kisah sebab dia selalu OT. 3 hari pertama, Asif ni kata everything was fine. Ayat orang putih. Tak ada apa yang kacau. Dan Bat pun relax je Asif ni tengok. Masuk hari keempat, benda ni dah mula buat hal. Mula-mula Asif ni kata dia kena dekat pantry. Katanya Asif masa kat pantry tu, dia masuk pantry dalam pukul 9.30 malam. Sebabnya dia dah mengantuk. So Asif ni nak buatlah kopi, nak bancuh, nak minum. Bat dan seorang lagi tu dekat dia punya meja diorang masing-masing lah. Waktu Asif ni tengah basuh cawan, Asif ni dapat rasa air yang keluar kat sinki tu panas gila geng. Sampai tangan Asif rasa macam nak melecur weh. So Asif ni automatik lah dia tercampak cawan itu. Sambil dia pegang tangan ni kan. Jadi berkecai lah cawan tu jatuh dekat lantai. Tapi Asif ni kata mustahil lah. Celah mana pula air sinki boleh jadi panas gila. Pening Asif ni duk fikir waktu tu. Dengan Asif ni duk tertanya-tanya pasal air tu. Tiba-tiba member Asif yang seorang lagi ni datang kat Asif. Sebab dia dengar bunyi cawan pecah. Asif cuma cakap tangan dia, tangan aku kram tiba-tiba. So lepas Asif ni kata dia dah okey sikit, Asif ni pun keluarlah pantry dengan member dia seorang lagi yang datang tengok tadi tu kan. Dan Asif ni kata terkejut bila nampak Bat ni tengah minum air kopi panas. Tadi tak ada pun. Celah mana dia dapat sumber air panas ni, Asif ni pun tak tahu. Macam tak logik kata dia. Sebab katanya office tu ada satu pantry je kat situ kalau nak dapat air panas. Macam mana Bat ni boleh dapat air panas? Asif ni terfikir macam something tu lah mamat ni. So dia macam mungkin Bat ni bawa termos kot daripada rumah. Mungkin lah dia kata waktu tu. Jadi bila dia kata terfikir macam tu, so Asif ni macam tak apalah, dia buat tak tahu je. Jadi dia pun duduk kat tempat dia balik. Tiba Bat ni tanya, tangan kau yang melecur tu okey ke? Asif ni jadi pelik tau. Macam mana dia boleh tahu tangan Asif ni melecur tadi, sedangkan Bat ni tak datang pantry pun melawat si Asif ni. Dan seingat Asif, dekat member Asif ni lagi seorang pun, Asif ni tak beritahu yang tangan dia ni melecur. So Asif cakap macam tangan aku okey je, tak ada apa pun. So Bat tu balas, macam tu je. Elok je Bat cakap macam tu. Tiba-tiba Asif ni perasan yang dia nampak sesuatu tau. Ya Allah, dia kata tiba-tiba dia nampak dekat cermin depan Bat tu macam ada lembaga hitam merah macam terbakar tu. Kepala botak dan nampak hangus betul. So disebabkan terkejut, Tutik Asif ni dia macam menggeletar, lemah. Dan waktu tu dia kata semua ayat yang dia baca tak boleh nak baca. Terkejutnya pasal tiba-tiba benda tu muncul. Masa Asif kata dia tengah duk pandang benda tu, tiba-tiba Bat ni macam tepuk dia daripada belakang. Pak! Bila Bat dia tepuk je, benda tu terus hilang. Tangan Asif yang tengah menggigil waktu tu macam, ya Allah, benda apa tu? So Asif tanya, kau nampak ke benda tu? Jadi Bat ni pun jawab, selalu dah aku nampak, tak ada benda pun. Itu je jawapan si Bat ni. Memang Asif ni kata memang Bat ni hati kering betul lah.
Jadi keesokan harinya Asif ni dia decide dia tak nak dah buat OT ni. Dia kata terkejut, 2 kali dia kena. Satu kena air panas, satu lagi nampak lembaga entah mana-mana datang ni kan. So dia kata dia nak habiskan kerja awal waktu tu dan dia nak balik. Malangnya dia kata benda tu kacau juga Asif dekat rumah. Waktu kat rumah tu Asif cakap waktu dia tengah menaik, tengah type tu, dia rasa macam ada benda rapat dekat belakang ni. Sangat rapat sampai kata bulu roma dia naik meremang tu, sap naik. Rasalah semua. Tapi bila Asif baca apa-apa doa yang patut, terus perasaan tu hilang. Dia cool balik. Tapi yang peliknya dia kata, semua yang Asif type kat laptop tu semua hilang. Apa yang dia tulis-tulis kan. Macam mana pula boleh hilang koding-koding ni? Perhal siap. Punya dia terkejut lah, macam pelik. Waktu tu dia rasa macam lain macam. Dia masih lagi fikir logik kat mana benda tu boleh terdelete. Mungkin masa dia baca-baca tu ke boleh terdelete ke, dia kata boleh jadi. Jadi waktu tu dia kata macam dah stres dah buat kerja banyak-banyak hilang. So dia berhenti lah buat kerja. Lepas tu dia kata dia nak baring-baring relax lah sambil fikir macam mana tangan tu boleh tiba-tiba terdelete benda tu. Macam sesuatu sangat Asif ni cakap. Tiba-tiba Asif ni macam ada terdengar bunyi seolah-olah katak atau dalam rumah. Tapi bukan katak. Macam campuran katak dengan itik pun ada. Waktu tu dia kata bulu roma ni meremang balik tau. Rasa seolah-olah macam dia diperhatikan. Waktu tu Asif dia kata perlahan dia cuba tengok sebelah kiri dia. Punyalah dia terkejut. Allahu Akbar. Rupanya dekat penjuru bilik Asif tu ada pocong je. Tapi bentuk pocong tu katanya macam hangus terbakar tau. Berbungkus elok je dengan kain putih, tak bergerak, sambil pandang betul-betul ke arah Asif. Kata Asif benda tu memang tinggi gila lah. Katanya macam nak cecah siling rumah lah. Dan apa yang buat Asif ni tak boleh nak pergi mana-mana tau. Sebab benda tu duduk terpacak dekat pintu bilik. So Asif ni dia nak lari mana kan. Sebab itu je laluan pintu yang ada. Anak tak nak dia terkaku je lah diam dekat situ. Memang dia kata sikit lagi nak kencing. Tak lama lepas tu geng, barulah Asif ni kata benda tu macam perlahan macam menghilangkan diri. Tapi Asif ni ingat betul-betul yakin lah yang benda tu sebenarnya Asif ni waktu ni dia yakin yang benda tu sebenarnya ada lagi dekat situ. Cuma bagi dia benda tu mungkin tak menampakkan diri depan Asif. Sebenarnya betul apa yang Asif ni fikirkan. Benda tu sebenarnya ada lagi, cuma tak nampak. Sebab Asif waktu tu tiba-tiba pula dia rasa pening-pening dengan nak muntah. Badan automatik jadi lemah dan rasa macam ada sesuatu yang cuba nak masuk dalam badan dia ni. Jadi Asif ni macam cuba meronta-ronta lah. Tapi katanya langsung tak ada daya. Lemas dia kata waktu tu. Jadi Asif ni cuba baca apa-apa ayat dalam hati sambil dia nak menjerit sekuat hati. Tapi katanya pelan je suara yang keluar. Asif ni kata lagi dekat 6 minit juga dia bertarung dengan seolah-olah macam bertarung dengan diri sendiri yang dalam badan itu. Dah lama barulah dia kata dia terlepas. Dia kata memang peluh jantan maknyah semua waktu tu keluar. Dia tak tunggu lama, dia terus bangun, ambil wuduk, terus mengaji kuat-kuat sambil mata melilau kiri kanan. Tak tahu ngaji macam mana kan. Macam-macam doa lah keluar, sambil minta doa ke Allah supaya janganlah ada benda pelik-pelik lagi. Kacau dia malam tu. Siapa tak takut kalau kena macam tu kan. Dan Asif ni kata yang dia sendiri pun tak sedar lah bila masa dia terlelap malam tu. Muka pocong tu, sirif Asif kata dia masih terbayang-bayang. Angus, rentung, terpacak pandang si Asif. Masih teringat-ingat. Esoknya pula waktu Asif ni dekat office, dia kata dia tak banyak nak buat kerja. Dia banyak termenungnya duk fikir apa benda yang jadi kat dia semalam. Dalam hati dia, ya Allah, apalah ujian kau nak bagi dekat aku ni. Asif ni cakap dalam hati. Nak jadikan cerita lagi, waktu Asif ni nak masuk toilet, dia kata dia kena gangguan lagi kot. Katanya dia nampak dekat lubang aircon dekat atas tu macam ada kain putih. Tapi lusuh sikit lah, tapi berjuntai je dekat atas. Nampak kain je lah, macam nak main nyorok-nyorok pula. Jadi Asif ni kata kain tu sebiji macam kain pocong yang Asif nampak malam sebelum tu.
So Asif ni tunggu apa lagi kan, kalau kau dah nampak benda pelik-pelik ni, teruslah dia keluar, lari dari tandas tu. Dan waktu tu pula dia kata kepala dia pening lagi. So dia rasa macam pening, pak, terus dia jatuh pingsan tak sedarkan diri. Kemudian Asif ni cakap sedar-sedar je, dia kata dia dah ada dekat rumah member dia. Jadi member Asif ni cakap lah yang Asif ni tiba-tiba pingsan jatuh depan toilet. So bila dia terus jatuh tu, kawan dia angkat, bawa pergi hospital dan bawa pergi rumah. Katanya doktor macam Asif ni terlampau penat dan stres. Dan disebabkan gangguan ni terlalu banyak sangat kena dekat Asif, jadi Asif ni minta lah member dia tolong temankan Asif malam tu. Sebab dia kata takut-takut kalau terkena gangguan lagi. Katanya dia macam dah terlalu trauma dah, bertubi-tubi benda tu kacau. So malam tu Asif buka cerita dekat member dia yang apa yang dah jadi kat dia 2-3 hari ni lah. Macam-macam benda dia kena kan, siap kena ganggu je. Jadi bila member Asif ni dengar, esoknya dia tak cakap banyak. Terus dia bawa Asif ni jumpa seorang ustaz. Nasib baiklah member ni dia bagus. Okay, so aku nak pendekkan je cerita ni. Ustaz ni kata yang sebenarnya ada pocong belaan tau yang dihantar untuk kacau si Asif ni. Kata si Asif bila ustaz ni cuba baca-baca ayat ruqyah, di scan badan Asif, barulah ustaz ni ceritakan ciri-ciri orang tu. Dan bila Asif ni sendiri desak, ustaz tu beritahulah siapa yang buat. Rupa-rupanya yang menghantar benda tu adalah kawan office dia sendiri. Aku rasa korang pun tahu siapa. Simple kan? Member dia lah, si Bat tu. Kawan yang kerja overtime dengan Asif malam 2-3 hari sudah. Nak diringkaskan cerita lagi, Asif ni bila dapat tahu Bat ni buat macam tu, Asif ni jumpa Bat ni personal, kira man to man lah, cakap kenapa kau buat aku macam ni. Jadi bila ditanya kenapa begitu begini, akhirnya Bat ni mengaku memang betul dia yang hantar. Alasan dia sebab Asif ni suka cakap besar, terutamanya bila depan kawan-kawan yang lain. Lagi satu, sebenarnya Bat ni memang dia dah sakit hati dengan position Asif ni dekat company tu. Sebab dia kata segala usaha Bat ni, apa yang dia buat untuk company seolah-olah tak dihargai. Lagi tambah marah dan dendam lah si Bat ni bila Asif ni naik pula pangkat. Lagi berapi-api lah kemarahan si Bat ni. Sebab itulah dia hantar belaan itu untuk bagi pengajaran dekat si Asif. Si Asif waktu tu barulah disedar, patutlah Bat malam tu dia boleh tahu yang Asif ni kena air panas, tangan dia boleh melecur. Rupa-rupanya benda tu yang buat dan bagi tahu dekat si Bat ni. Belaan dia lah sebenarnya yang kacau dia tu. Nak dipendekkan cerita lagi, berapa kali pendek, pengakhirannya Asif ni beritahu dia ambil keputusan untuk berhenti dari kerja kat company tu. Sebab dia kata dia sendiri rasa bersalah dan dia tak nak disebabkan benda-benda jealous ataupun benda-benda merepek ni boleh menyebabkan silaturahim ni terputus antara dia dengan kawan-kawan. Jadi pengajaran dekat sini, kita kalau hebat mana pun, janganlah sesekali kita cuba-cuba nak angkat diri, angkat baku sendiri. Janganlah cuba nak cakap besar. Kita rasa kita macam tak ada apa-apa, okey je. Rupa-rupanya siapa yang tahu kan, kot-kot ada orang yang tak suka ke dengan kita. Jadi nasihat akulah untuk diri aku sendiri juga, ikutlah resmi padi. Makin berisi, makin lama makin tunduk. Alright? Okay, so itu dia dua cerita ringkas yang aku ceritakan untuk video kali ini. Dua-dua kisah mengenai pocong. Okay, aku untuk penutup kali ini tak nak cakap banyak. Kita jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.